Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar doktor dan juga rakan-rakan? Mudah-mudahan sihat walafiat. Saya alhamdulillah sihat. Saya Siti Rohayu binti Samsu, metrik nombor 251717, BCom dari kampus UUM Sintuk. Okey, hari ini saya akan review satu jurnal ya bagi menjawab persoalan bagi tugasan satu iaitu fungsi penggunaan media baru dalam bidang pendidikan. Okey, kita tengok go through lah one by one. Okey, yang pertama, tajuk tugasan ni yang saya pilih lah, jurnal yang saya pilih adalah berkenaan dengan perkembangan, pembangunan dan penerimaan e-pembelajaran di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Okey, jurnal ini ditulis oleh saudara Muhammad Koharudin bin Muhammad Balwi di UTM Skudai pada Disember 2004. Okey. Dalam jurnal ni dia terangkan berkenaan dengan 3 fasa iaitu dari segi perkembangan, penerimaan dan juga pembangunan lah. Okey. Tengok ya. Okey, macam saya kata tadi lah. Alright, dari segi perkembangan ni, sebenarnya sistem pendidikan jarak jauh ni telah dipelopori oleh Meteor ataupun sekarang ni kita panggil sebagai Open University lah, mana dia bertanggungjawab untuk uruskan sistem pendidikan jarak jauh. Okey. Kita tengok core kepada prinsip ataupun prinsip pembelajaran e-pembelajaran. Okey. Prinsip e-pembelajaran ni dia ada 3 fasa iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Yang mana kalau kita tengok fasa-fasa ini sebenarnya adalah bergantung kepada pelajar. Totally memang bergantung pada pelajar. Maknanya sebelum dia ke kelas, pelajar mesti buat persediaan. Okay, dan dia boleh upload nota daripada online learning contohnya. Kemudian semasa kelas dia ikuti sesi pembelajaran secara online, dan selepas kebaikannya selepas saja sesi pembelajaran e-pembelajaran ni, pelajar boleh tengok balik mana part-part yang dia rasa macam tak berapa clear, dia boleh review balik dalam rakaman video yang telah dibuat. Inilah ada perbezaan kebaikan dan kekurangan antara kaedah tradisional dengan kaedah elektronik ataupun secara alam maya lah. Mana kita boleh record, kita boleh mainkan balik sesi tersebut berulang kali mengikut tahap kemampuan pelajar. Okey. Konsep pembelajaran ni pula, dia ni memfokus pada pelajar. Maknanya totally pelajar tu bertanggungjawab dengan sesi pembelajaran dia. Kalau dia rajin, result dia elok lah. Kalau dia kurang rajin, result pun kurang elok. Okey. Macam saya kata tadi ya, dia boleh diulang-ulang. Okey. Seterusnya, dari segi pembangunan, okey, sebelum sesi ataupun kaedah e-pembelajaran ni dapat dipraktikkan secara overall di peringkat tinggi pengajian tinggi, pada awalnya telah digariskan satu cadangan dibuat sekolah bestari. Tapi sekolah bestari ni dia punya kekurangan dia. Dia hanya tertumpu pada kawasan bandar. Kalau pandangan saya lah, saya tak nampak sangat sekolah-sekolah bestari ni di kawasan-kawasan luar bandar. Memang susah sikit lah. Jadi saya rasa memang dia adalah untuk mencapai target wawasan 2020 di mana menjadikan Malaysia sebagai sub kepada sektor pendidikan. Maknanya kita ni selain daripada ekonomi, mungkin pendidikan pun kita utamakan untuk dijadikan sebagai sub pembelajaran lah. Okey. Seterusnya, dari segi penerimaan, macam mana penerimaan e-pembelajaran ni di kalangan pelajar-pelajar, terutamanya lah yang kita fokuskan pada pelajar PJJ. Alright. Jadi pada kajian yang telah direview tadi, dia dah nampak dari segi perbezaan persepsi, dia dapat kenal pasti masalah, perbezaan di antara kaedah manual dan juga elektronik dan juga tahap penguasaan teknologi perkomputeran. Okey. So, bila dah tengok balik, ada kebaikan dan ada keburukan. Okey, jadi apa yang saya tengok, apa yang saya boleh komenkan, sebenarnya teknologi ICT ini perlu dipelopori oleh semua orang, especially kita lah pelajar. Dan inisiatif ni maksudnya inisiatif yang boleh dipelbagaikan oleh pihak kerajaan. Okay. Mungkin kita boleh adakan contoh macam sekarang ni dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, kerajaan dah sediakan 1 gig internet percuma dari pukul 8 pagi sehingga 6 petang. Itu antara inisiatif je lah. Kemudian majikan dan pelajar
And then penjadian jawapan. Okey, majikan dan pelajar ni contohlah dia bukan kita tak ada nak kemampuan untuk membeli laptop ataupun set komputer. Jadi majikan ni boleh membuat apa panggil apa macam pembayaran bulanan, contoh potongan gaji bulanan, kita boleh pinjam dulu, kemudian bulan-bulan kita bayarlah. Kan kita kan PJJ kan bekerja. So kita adalah kita punya um, orang panggil apa, kita punya pendapatan tu. Jadi pendapatan tu boleh digunakan lah untuk um, ke arah kebaikan dari segi pendidikan kita lah. Alright. So, secara kesimpulannya apa yang saya dapat bagi feedback sebenarnya in the end dia berbalik kepada pelajar itu sendiri. Jadi pelajar perlu ada inisiatif sendiri untuk menghadapi sesi pembelajaran dalam kaedah e-pembelajaran yang semakin mencabar. Okey, saya rasa itu saja pembentangan daripada saya. Okay, segala salah silap saya mohon maaf dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Okey, sekali saya tegaskan lagi, e-pembelajaran harus dipelopori oleh semua pihak kerana kita berada dalam satu fasa pendidikan norma baharu yang mana semakin kita ke depan banyak perubahan yang kita kena terima. Ambillah ia daripada segi positif. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.